Apa awal tak ada depan? Ha? Kalau sampai pukul 9 kopong depan. Sampai pukul 9 lebih barulah penuh depan. Tu kata mari lambat sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, baris yang ke-10 daripada bawah. Baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-21-nya, ke-21 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Ini terakhir. Ke-21-nya, yakni ke-21 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Mana yang terakhir ni murtad. Murtad. Kemudian berdoa, berlindung kita dengan Allah daripada murtad. Wal iyazza billah. A'udzu billahi min zalik. Ini doa lah. Wal iyazzu billah, wal iyazza billah. Boleh baca belakang tu. Wal iyazzu billah, wal iyazza billah. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada murtad. Di sini dia terjemuh dah ni. Murtad, kemudian berlindung kita dengan Allah daripada, ni doa lah. Wal iyazza billah atau wal iyazzu billah. Zazu boleh baca belakang tu. I'rab dia boleh pergi belakang tu. Wal iyazzu billah, wal iyazza billah, ataupun a'udzu billahi min zalik, ataupun rekah-rekah a'udzu billah. Rekah tu. A'udzu billah, aku berlindung dengan Allah. A'udzu billah, aku berlindung dengan Allah min zalik, daripada demikian itu. Apa demikian itu? Murtad tu lah. Berlindung daripada murtad. Sebab bila sebut murtad ke kafir ke, wal iyazzu billah, wal iyazza billah, a'udzu billahi min zalik. Kita berdoa minta berlindung daripada murtad. Di sini murtad ni bahasa Melayu ni, dia sebenarnya bukan murtad, riddah. Murtad ni orang tu. Ada ni, murtad tu orang yang riddah. Riddah itulah benda ni, terpaling agama tu, terbatal agama, riddah. Lepas tu murtad ni orang tu.
riddatun, orangnya murtadun. Sama dengan Islam, orangnya Muslim. Iman, orangnya mukmin. Ihsan, orangnya muhsin. Muhsin, nifaq, nifaqun, orangnya munafik. Fiskun, orangnya fasik. Bid'atun, orangnya mubtadi'. Mubtadi'. Masdar dengan isim fa'il. Murtad, muslim, mukmin, muhsin, munafik, fasik, mubtadi'. Tu orang lah ke tu. Murtad orang yang riddah. Muslim orang yang Islam. Mukmin orang yang beriman. Muhsin orang yang ihsan. Munafik orang yang bersifat dengan sifat nifak. Fasik orang yang melakukan perkara yang fisk, yang dosa besar. Mubtadi' orang yang melakukan perkara bid'ah. Dia gitu. Tapi ini sebut murtad, ini bahasa Melayu. Sebut riddah, kita tak biasa tak? Ada tak dalam bahasa Melayu? Kerja gini. Riddah ada tak? Ada? Jadi dengar. Bukan gejala riddah, tak pernah? Tak ada gejala riddah, tak ada? Tak ada gejala riddah. Tak bisa dengar riddah. Ya ke? Ini hok habis sekolah dah ni, hok pecing dah ni nak pakai ni, pakai orang baru. Pakai orang baru. Orang nak pecing lagi. Ni bahasa baru kot mana ada kan? Tak ada gejala riddah, tak ada. Jadi gejala murtad gejala murtad, tak ada gejala riddah. Jadi cerita di sini perkara membatalkan semayang ni apabila riddah. Apabila seseorang itu orang tu jadi murtad lah. Orang tu jadi murtad. Macam terdahulu syarat sah semayang Islam. Ingat dahulu, syarat sah semayang yang pertama Islam. Perkara yang membatalkan semayang riddah lah. Adakah syarat sembahyang Muslim? Ada tak? Kita dulu syarat sah semayang pertama dahulu. Syarat sah yang pertama Islam. Mana syarat sah Islam, murtad riddah. Bukan syarat sah yang pertama Muslim, tidak. Jadi sekarang syarat sah Islam, orangnya Muslim. Perkara yang membatalkan semayang riddah. Orang tu akan jadi murtad. Orang yang riddah. Apa dia riddah? Riddah dengan percakapan, riddah dengan perbuatan, riddah dengan i'tiqad, pegangan. Tu riddah. Dia cakap gitu, cakapan riddah tu. Kalau cakap macam tu, jadi murtadlah dianya, orang yang riddah. Jadi perkara riddah itulah yang membatalkan semayang. Tapi orang tu jadi murtad dah lah. Tapi perkara tu dia panggil riddah. Dia menghina agama, itu percakapan riddah. Dia sujud kepada makhluk, itu perbuatan riddah. Dia berpegang dengan akidah yang kufur, itu akidah yang riddah. Orangnya murtad. Dia gitu. Ni cerita asal ni. Tak apalah, sini murtad pun murtad lah. Jadi sini murtad bahasa Melayu tu jelah. Sebab kita kitab Melayu. Sebab kita kitab Melayu. Oh dah bahas dah. Bukan kitab Arab, kitab Melayu.
Kalau kita Arab memanglah riddah disebut pakai membatalkan sembahyang, bukan murtad. Riddah orangnya murtad. Nah. Jadi syarat sah sembahyang Islam, orangnya Muslim. Perkara yang membatalkan sembahyang adalah riddah, orangnya murtad. Berlindung kita dengan Allah daripada murtad, daripada riddah. Dia murtad riddah ni yang membatalkan sembahyang, dia sebenarnya kalau kata riddah murtad ni membatalkan sembahyang, itu riddah di tengah-tengah sembahyang. Tapi kalau dia masuk sembahyang tu dia dalam keadaan murtad dah, itu tidak sah daripada awal-awal. Sebab syarat sahnya Islam. Bila murtad tidak sah sembahyang daripada awal. Dan kata batal ni apabila dia sembahyang dalam keadaan dia orang Islam, dalam sembahyang dia jadi riddah, jadi murtad. Tapi nak cerita riddah dalam sembahyang nak ikut mana pula? Dia dalam sembahyang, dia cerita putus di hati dia. Kegi. Sebab dia sebelum sembahyang, contoh je. Dia sebelum sembahyang, ada orang kafir mari jumpa dengan dia. Dia pun dalam keadaan susah, dalam keadaan tersepit. Pergi masjid, orang masjid tak heran. Pergi jabat agama, macam-macam pula dia punya perekat protokol dia banyak. Susah, dia marilah orang kafir. Contoh, dia pun tawar bantuan, tapi syaratnya kena jadi murtad, kena keluar agama Islam. Contoh, misal lah kita kata, maka dia pun jadi papah lah. Dah susah ni, jadi papah, jadi macam loklek dah ni. Dia pun semayang ni, dalam semayang mak di hati dia memang dia akan murtad sungguh dah. Mana putus di hati dia, maka jadi riddah lah dia, batal sembahyang. Kalau jadi gitulah, ni riddah yang membatalkan sembahyang. Jika riddah tu bi asnaiha, di tengah-tengah sembahyang. Adapun kalau diriddah sebelum masuk sembahyang, itu tidak sah daripada awal-awal lagi. Hak ni cerita putus sungguh ni. Hak mari lintasan tu, hak tu tolak cepat-cepat lah tu. Itu benda lintasan di luar keupayaan kita tu. Tu dia bukan di bawah kekuasaan kita. Ada ni, hak yang mari lintasan ni kadang-kadang mari gangguan. Mari gangguan ni, aku jadi kafir kan, dia mari gangguan. Aku ni Islam ke kafir lagi, dia mari gangguan. Ini panggil apa? Waswah yang kritikal. Ini waswah yang kritikal. Orang waswah hak biasa berlakunya, najis ke tak najis, najis ke tak najis. Tu hak waswah, hak bab pekoh ni, bab semayang bang. Hak ni dak ni, dia mari di hati dia, aku ni Islam ke kafir, Islam ke kafir. Ni ni kena jaga molek lah, takut lama-lama putus asa, kafir gi lah. Dah lama dah cakap, tak tahan dah nak berlawang ni. Islam ke kafir, biar payah-payah bahasa kan. Pakai kafir pun kafir lah. Waliyazabillah. Kalau seumpama dia kena tolak awal-awal lah, jangan duduk layang. Atau kena tolak awal gangguan-gangguan seumpama ni. Kita bukan hak lintasan hak bab agama ni, lintasan perkara jahat kita tolak lalu dah. Mari lintasan di hati kita, lebih kita daripada orang, tolak lalu dah. Mari lintasan di hati kita, ni tak puas hati dengan nikmat orang, tertolak lalu dah. Deki besen tu. Kita tengok dia kau senang, mari di hati kita berasa tak berapa kenal je, lintasan je. Tolak lalu dah, syarat tak ambil salah tu, dipanggil khawatir. Khawatir ni lintasan, ni di luar, ni kekuasaan kita, tak ada kaitan dengan kita tu. Ittirari dia panggil. Ittirar, ni memang syarat ambil salah. Tak ada. Tapi jangan duk biarkan. Mana kena tolak sama telah pula hak lintasan Islam ke dak. Islam ke dak tu kena tolak lah tu. Bukan hak lintasan pekoh tu pun. Suci ke najis, suci ke ni, cara apa suci tolak lalu. Tolak lalu
Rata kedok. Rata. Oh Allah, orang gosok benar. Tolak lalu. Dah gitulah, jangan duk layan. Dah kalau kita basuh muka perang gosok. Kata kedok. Apa kata dah ni? Celah mata. Celah mata gosok dengan jari ni. Ni wapong hidung ni kita gosok dah wapong hidung. Mana wapong? Kata wapong ni. Ni kita gosok dah sini ni. Tak payahlah nak siapa aku jadi merah mata-mata, merah wapong hidung, hidung gonyoh, hidung gahak, hidung tonyoh. Tu. Tak payah. Mai lintasan tak kata. Tolong. Tu hak pekoh pun kena jaga hak lintasan ni. Ini mai lintasan Islam kedok. Tolong tu, hak tu gangguan. Baca-bacaan baca hak 3 ku tu lah, baca Quran binah. Tapi kadang-kadang benda lama tak padan dah. Itu kena cara perubatan lah. Perubatan pergi hospital, cari obat penenang, bahagian apa? Psychiatric apa panggil. Bahagian orang gila tu, bukan orang gila, dia tak gila. Jangan pergi situ, bukan semestinya orang gila. Bukan semestinya orang gila. Ada orang kemurungan, ada macam-macam lah. Termasuk sebab memanglah kalau ke was-was tu, dah kita kata naun minal junun, satu bagai daripada gila. Satu bagai. Tapi kalau gila sungguh tak wajib semayang. Ni bukan gila sungguh, tapi ada meh pada meh. Bukan meh hok makan lembu tu, bukan. Meh ni ada mirip, ada peseng. Ciri-ciri tu. Ada ciri-ciri. Memanglah ada ciri-ciri. Sekali dia basuh tu Allah lah. Keluar tandah tu Allah dia basuh. Dalam tandah nanti kan ustaz mengercik air kan. Mengercik ke dok? Awak kecing macam budak-budak ke? Tak ada duduk molek dinding gitu ke? Dok, kita kecing duduk molek. Dan nak ngecik kat mana? Kalau macam budak-budak seluar dak buka zip habis, dia pacuk ke dinding, bukan pacuk ke atas tu. Tu mungkinlah ngecik. Dan ni duduk molek-molek, kecil molek nak ngecik kat mana? Air pun basuh. Tengok. Cik. Maksudnya, ada tak ciri-ciri dak siuman? Ada lah, betul lah. Ada ciri-ciri tu. Atau naun minal junum tu. Ada ciri-ciri gitu. Orang lain keluar tandah relax je. Dia kalau tandah pucat muka-muka. Pucat lah. Takut kena najis tu. Pegang pintu tandah ni gini noh. Ujung jari tak boleh pegang pintu tandah ni. Orang pegang macam-macam ni. Lepas tu jalan keluar tu takut kena dinding tandah. Siuman itu. Ada tak ciri-ciri? Ada lah tu. Ada panggil ciri-ciri. Bunga-bunga. Orang gini kadang-kadang setuh dengan orang tak boleh. Memang setuh dengan orang tak boleh. Dia berjalan ni, dia lari. Tak mau setuh dengan orang dengan baju semayang dia ni duk pegang dia nampak orang dia lari. Orang sekali kau sekat dia lari. Orang ngosek ke dia lari. Dia pun lari duduk jauh dah baru dia semayang. Lepas tu tanya orang komak, duduk tepi sekali. Dia mari awal pada duduk belakang tu imam boleh mari awal. Duduk tepi. Cari tempat yang tu orang tak apa tu sikit. Apa kata? Ada tu ciri-ciri. Ciri-ciri. Ni panggil apa ni? Mari gangguan lintasan. Orang gila-gila duk kata orang tu, mari bisikan lah tu. Hidup bunuh orang duduk. Mari bisikan lah. Ni ni panggil apa? Memang kena pergi hospital. Kena pergi hospital, minta obat macam obat penenang untuk mengurangkan bisikan. Ada ni. Tapi kalau bisikan siapa ke Islam ke kafir itu memang serius lah. Tu kena tu molek tu. Tu kena berobat molek. Tapi semata-mata bisikan tu tak ada murtad. Ini dia pun azam cerita putus di hati. Nanti aku jumpa dengan orang yang tahu tadi tu, aku akan ikut dia masuk agama dia. Maka murtad dia di saat tu juga batal sembahyang. Adapun kalau murtad tu selepas selesai dah buat ibadat, selepas selesai dah sembahyang, tiba-tiba jadi murtad dia wal iyazabillah,
Batal dok semayang dia terdahulu. Semayang terdahulu batal pahala. Adapun diri semayang tidak batal, berarti kalau dia bertaubah kemudian sembahyang, puasa, haji yang dilakukan sebelum murtad tidak wajib diqadakkan kembali. Ada ni. Tapi pahalanya batal. Pahalanya batal. Tapi pokok semayang, puasa tu ada. Dan apa gunanya? Tidak wajib diqadakkan kembali apabila kembali balik kepada Islam. Tu je. Kalau murtad tu selepas daripada sembahyang. Hak batal ni murtad tengah-tengah sembahyang. Kalau murtad sebelum sembahyang tidak sah, awal-awal lagi bukan batal. Tapi kalau dia murtadnya kemudian setahun dia murtad, contoh hak sembahyang puasa sebelum tu terbatal pahala. Adapun pokok sembahyang puasa tak batal. Kemudian dia murtad setahun. Lepas tahun dia pun kembali bertaubah dengan masuk Islam kembali. Dia kena qada sembahyang dalam tempoh setahun. Dia kena qada puasa dalam setahun tu. Dia kena qada tu je. Adapun sembahyang puasa sebelum daripada dia murtad, itu batal pahala. Itu batal pahala. Melainkan kalau dia murtad sampai ke mati. Kalau murtad sampai ke mati, hak dalam Quran menyebut wa may yartadda an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum. Sesiapa yang riddah, yang terbalik daripada agamanya, maka mati ia dalam keadaan ia kafir, ia murtad, maka mereka itu terbatal amalan dia. Tak ada, terbatal sembahyang, terbatal puasa. Kalau dia murtad sampai ke mati. Kalau sebelum dia mati dia kembali bertaubah, pokok amalan tu tidak batal, tapi pahala amalan tu batal. Dia gitu. Dan apa guna pokok amalan tu tak batal? Tidak perlu diqadakkan kembali. Pahala tak ada. Tak ada. Murtad lah tu. Tak kira dia asalnya kafir masuk Islam, lepas tu dia kafir semula, murtad lah dia panggil. Hak Islam asal, Islam keturunan mak ayah ni, Islam daripada mak ayah, pusaka dia bernama ayah, dia jadi keluar Islam, murtad lah dia panggil. Jadi bila dia murtad, terbatal pahala amal ibadah dia. Tapi murtad sampai ke mati, walaizabillah, terbatal bukan pahala sahaja, amalan tu pun sudah tidak ada, kekal neraka selama-lamanya. Ada ni. Tetapi kalau dia kembali balik bertaubah, balik pada agama, dia hanya kena qada dalam tempoh masa dia murtad. Dan tempoh masa dia murtad, dia kena qada dalam tempoh masa tu. Hak sebelum dia murtad tu dia semayang sokmo-sokmo, dia puasa sokmo-sokmo, kena qada semula ke tak? Sebab semayang puasa sebelum murtad tidak batal dia punya pokok amalan, tapi pahalanya batal sebagaimana yang dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Pahalanya batal. Pokok amalan yang tidak batal itu pun jikalau dia kembali balik kepada Islam. Tetapi kalau dia murtad sampai ke mati nak kena kafir, faulaika habitat a'maluhum. Habis amal dia pun tak ada dah, bukan pahala dah. Amal-amal pun habis, tak ada. Kekal neraka selama-lamanya. Ada. Hak ni cerita ni, hak batal ni, dia murtad di tengah-tengah sembahyang. Jadilah dia cerita putus di hati. Dia akan terima tawaran orang tadi. Dah, mari sejik, orang sejik tengok dengan ekor mata je ni orang ni. Orang-orang sepit ni susah ni, mari masjid nak minta bantuan orang ni. Gitulah. Akhirnya orang kafir tolong ni bukan tolong saja. Dia ada agenda dia. Macam kita orang Islam lah, kita tolong orang yang bukan Islam, tujuan kita nak dakwah dia supaya masuk agama Islam kita.
kita tak akan tolong saja-saja. Pada ni kita tolong ada tujuan kita nak dakwah dia. Orang mereka pun gitu juga. Dia bukan tolong saja-saja. Baik benar orang kafir. Bila orang kafir baiknya? Cuba tengok kalau dia majoriti, orang Islam minoriti, dia buat guna. Dia majoriti, orang Islam minoriti, dia buat guna. Tengok di China ni buat guna. Tengok di India ni buat guna. Tapi mereka minoriti duduk tempat orang Islam aman damai. Orang jitik pun duduk. Seorang belum lama pun tak cabut selamat aman damai, tapi pun tak sedar diri juga. Sebab apa? Sebab orang Islam pun tak sedar diri juga. Dia dah jadi jom dia ikut orang kafir buat apa? Memang kalau duduk di bawah agama Islam aman damai, selamat. Islam tu selamat. Kalau bukan duduk bawah Islam, tengok macam Myanmar ke mana? Gitulah. Dia tolong ada tujuan. Tadilah, okey, bantuan beri sepenuhnya. Tiap-tiap bulan bagi sagu hati. Tiap-tiap bulan sagu hati. Bukan beri sekali je. Tiap-tiap bulan sagu hati. Nak cari hot pejabat nu kau kena mari begitu begini, begitu begini, begitu begini. Kalau orang lapar tu mati dulu tetapi kok mana pun memanglah sebab mereka ni sendiri urus duit orang ramai. Tambah kalau duit zakat pula, dia tak boleh nak beri mudah-mudah. Memang betul. Pandai ni. Sebab dia urus duit orang ramai satu, duit zakat pula yang diuruskan. Lagilah kena cermat, kena cek sungguh-sungguh. Tak boleh, mari ambil duit zakat, mari ambil duit zakat. Tak boleh gitu. Kalau duit orang ramai pun, pihak yang bertanggungjawab dia kena cermat. Ini bukan duit orang ramai ni, duit zakat ni. Memanglah. Ada ni. Jadi nak kata apa payah? Dia sebenarnya hak tu hak kemudian dah. Dia sebenarnya hak ni masyarakat. Dia sepatutnya ni masyarakat. Hak pejabat agama duit zakat tu, hak tu susulan kemudian lah. Tu susulan kemudian. Hak saat sekarang masyarakat yang kena tolong. Tapi biasa kita masyarakat, bapanya kerajaan ada. Dia kat tu. Jadi tak ada tanggungjawab kita sebagai ahli masyarakat, tak ada. Akhirnya serah pada kerajaan. Kerajaan dia ada pula peraturan dia. Jadi waktu lambat sikit. Tapi tu menyusul kemudian lah. Hak permulaan ni. Dah kalau pergi masjid pun masjid cetung awal-awal lagi dah. Masa muka awal lagi dah. Tengok mula-mula beci dah. Mari masjid dah ni. Masa senang tak mari masjid. Mari susah bawa mari masjid. Bawa kenal masjid tak susah. Masa senang gitu sombong. Dia main hidup bakit gitu. Gimana? Bukan kata dia ni Tuhan uji dia dah ni. Dia pun mari sejik ni, peluanglah kita dakwah dia. Patut bukan gitu. Patutnya gitulah. Yelah makna ni kita duduk dalam masjid pula. Ni duduk ni, mari masjid dah bila susah. Selama ni tak pernah melintah pun di masjid. Kan ni? Duduk lama-lama dalam masjid tak boleh pula. Duduk tengok, nak curi dah pakai budak ni. Dah. Dah kan ni. Duk bisik sama sendiri. Dah. Orang duduk masjid pun tak ada akhlak kadang-kadang. Dia bisik sama sendiri. Peringat tu, dia susah tu, nanti dia lari tong derma kan. Kata orang masjid. Macam saya je sebut, ada orang ustaz sebut kita orang ada rasa hati tu. Kata kan orang tua bukan main masjid, lepas tu tercampur ke masjid. Dia tercampur ke masjid. Bukan tuan campur, dia lagi mana dah. Nak pergi tempat-tempat lain. Pocik nak mati esok sekarang pergi masjid kau pocik. Ni tempat orang muda sini ni. Tak sesuai dengan pociknya pergi masjid lah. Tak ada arah pergi masjid.
Lepas tu belajar dak apa dak. Wa amal kononnya beramal lah, nampaklah semayang, belajar tak ambuh. Atau kita tercampur tu. Boleh palu dia belajar tak ambuh apa tak ambuh. Kena belajarlah molek. Ni ada pesan ni. Duk gitulah. Kalau hak jenis rajin kau rajin buat kerja. Boleh harap. Tapi kalau ngajar dia deli kerja dia. Kalau cuci pinggang dia cuci pinggang, dia ngemah lepas tu dia sembang belakang duk isap rokok. Orang ngajar dah deli, dia sembang sama dia je belakang. Macam tu. Orang ialah kalau kita kata orang berkenaan lah. Berkenaan mana dia asalnya tercampur ke masjid, tapi jenis dia jenis rajin. Jadi di mana-mana duduk pun dia rajin. Hak jenis rajin. Hak ni tak boleh nak buat ni. Kalau jenis buat sehari je rajin ni, sedap dah. Kalau jenis buat ni memang dia jenis tu. Jadi orang pun harap ke dia, tapi belajar tak mampu tak mampu. Ni kadang-kadang di masjid ni lebih susah daripada tempat lain kadang-kadang. Masjid lebih huru-hara dari tempat lain ke masjid ni kadang-kadang. Nak buat amal dia kena ilmu. Di masjid lah tempat ilmu. Orang ngajar, belajarlah. Tapi kadang-kadang masjid pun gitu juga. Duduk ceramah je, satu nyakit juga. Jadi hak murtad, hak batal semayang, murtad fi asna'iha, di tengah semayang. Adapun kalau murtadnya sebelum daripada masuk sembahyang, itu tidak sah daripada awal-awal lagi. Orang murtad mana pula yang tiba-tiba sembahyang? Timbul musyrik gitu pula. Orang kafir mana yang tiba-tiba sembahyang? Takkanlah orang kafir dia semayang, orang murtad dia semayang. Kadang-kadang kita tak tahu perkara-perkara yang menyebabkan jadi reddah, jadi murtad. Dia perkara yang menyebabkan jadi murtad, di antaranya adalah percakapan, perbuatan dan pegangan. Hak paling banyak dalam kitab kata adalah percakapan. Cakapan kena beralus dalam bab agama ni. Pada ni tak cakap lebih kurang. Sehingga kalau hukum agama, kita tanya, hukum apa ni? Tanya tu tanya tak tahu ke? Tanya nak apa ni? Nak hina. Hukum apa ni? Jadi redah, jangan main percakapan. Murtad dengan sebab percakapan. Kita ni sejak semayang lah jadi majar, jadi siar, jadi nega, jadi rugi. Jangan. Dulu kita masa tak semayang, nega kita maju. Lepas tu kita jadi mari insah, kita pun semayang. Lepas semayang jadi berlaku macam-macam, bankrupt, nega dirugi. Semenjak dia semayang, jadi kehidupan dia jadi macam nega dia jadi tak maju dah. Ini semua kenapa? Kerana sial sembahyang tu. Betul? Batal Islam. Sama juga kalau ayat-ayat Al-Quran, kita ayat tu bukan maksud tu, cuma kita guna tu tengah-tengah untuk menghina, mempermainkan, murtad. Lakum dinukum waliyadin, dalam kitab. Ayam tukung wak lari padi, dia kata. Tak ayam tukung. Ayam tukung wak ayam kepala botok depan. Wak lari padi. Padahal lakum dinukum waliyadin bukan makna ayam tukung wak lari padi. Ada ni. Kalau dia kosak nak mempermainkan hukumnya murtad. Kalau tidak kosak seumpama tu haram, dosa besar. Apa anda ni? Qatalana bih, kucalana habih, dia kata. Ya betul, cerita yang dulu ni. Ayam tukung lagi padi. Ni hak ni qatalana bih tu kita baca Nabi semayang tu di hujung. Kucalana habih, dia kata. Dah betul dah ayat tu maksud kucalana. Dok. Ia bunyi macam serupa. Kalau tujuan dia nak menghina Quran, murtad. Ni percakapan. Waraqdu wa barq. Waraqmu. Waraqmu ni waraqdu wa barq. Hei, waraqdu wa barq tu lain makna. Wa dan raqdu wa barq. Kilat dan peti. Waraqdu. Ni ustaz pun ada ni. Oh, le ni warak, le ni warak dong wabar, dia kata. Baik.
Dia buat ceramah. Dia je mana? Wanidan. Barkun. Bukan warak. Bukan. Warak ni jadi gini. Warak. Ra'ain. Ini bukan warak. Dan. Rak dong satu kalimah. Kata saja hukumnya haram umpamakan Al-Quran. Qasad nak menghina kafir. Tak ada qasad tu haram. Sebab kita nak letak warak bukan. Sekarang ni ayat tu kena makna tu dah. Kena tak dengan makna tak nak kata. Ada janganlah. Ni orang ceramah Orang ceramah. Dia selalu guna ayat tu. Ya ustaz dia cendok ngajar. Dia ni warak dah. Dia ni warak tu wabark. Dia kata. Dah sebenarnya dengar dalam radio. Ustaz tak? Kata saja tapi makna tak kena. Dia pelaga dengan makna tak kena, hukum dia haram. Qasad nak menghina jadi murtad. Waliyazabillah. Kena jaga awal-awal lah. Kena tahu perkara yang menyebabkan jadi murtad, jadi riddah. Itu jaga awal-awal. Mana percakapan, mana perbuatan. Hasil lagi ni i'tiqad. Manakah i'tiqad yang kafir? I'tiqad yang kafir kau kainak bekas secara tabi'i. Itu kafir tu. Itu tak sama daripada awal lagi. Puasa tidak sah, pergi Mekah tidak sah, itu wajib diqadakkan kembali. Itu pegangan. Mungkin percakapan kita jaga. Perbuatan kita tak sujud kepada makhluk. Kita tak ambil Al-Quran, kita pergi pijak. Kita tak ambil Al-Quran, pergi kecing ke atas Al-Quran. Atau kafir tu, menghina Al-Quran. Ada perbuatan, pegangan. Pegangan. Yang zahir berlaku, makhluk yang buat. Zahirnya. Kalau kerak, putuslah, pisau tajam. Kalau bakar, api ada api, hanguslah zahir dia. Pasang kipas, pasang ekong, sejuklah. Makan nasi, kenyanglah. Minum air, hilanglah dahaga. Zahir dia gitu. Adat kata tu adat kata. Kalau kita tak mengaji akidah, bahawa yang memutuskan tu Allah buat, bahawa yang menghanguskan tu Allah buat, sejuk pun Allah buat, kenyang hilang dahaga pun Allah buat. Hak Allah buat belaka tu ghaib, tak nampak. Hak nampaknya asbab. Jadi kalau tidak tanam dengan kepercayaan kepada perkara ghaib, qada qadar perbuatan Allah, macam nak pegang Allah yang memutuskan? Tak ada ni. Ni kena ngaji mula-mula sekali. Mula-mula nak ngaji kenal Tuhan. Kita mak ayah mula-mula nak ajar anak, ajar kenal Tuhan. Bukan ajar ngaji Quran. Ajarlah ngaji Quran tu, jangan salah faham. Ajarlah ngaji Quran tu. Tapi sebenar-benarnya pertama ajar kenal Tuhan. Al-Quran kalam Tuhan. Nak ngaji kalam Tuhan, kena kenal Tuhan dulu. Kena kenal Tuhan dulu. Quran ni siapa bawa? Nabi bawa. Kenal Nabi tukang bawa Quran tu. Ada ni. Dan Quran ni diwahyukan melalui siapa? Melalui malaikat. Kena beriman dengan malaikat pula. Tapi jangan salah faham ni. Kalau kita ngaji Quran nanti tu jangan salah faham. Orang ni kadang-kadang bila cerita gitu dia pergi wak nambuh orang panggil. Dia dah faham, dia wak fitnah. Ustaz tu ngajar, jangan ngajar Quran ke anak-anak. Apa pun dia jangan ngajar Quran ke anak-anak. Cuma nak royaknya, ilmu pertama kita nak ajar anak, ajar kenal Tuhan. Kenal Tuhan, lepas tu ngajilah pula kalam dia, kalamullah, Al-Quran, selebih-lebih zikir. Mana ni? Tapi hak ngaji Quran ni, hak wajib betul-benarnya Fatihah.
Hak lain tu fardu kifayah. Hak betul benarnya faham tak? Ni kadang-kadang rajin baca Quran, rajin baca Yasin, rajin Fatihah, dok duli mana? Ada pasal tu. Rajin baca Yasin. Bila ngadak untuk guru baca Fatihah, tak apa nak lulus Fatihah. Yelah, ngesemayang tu sah lah. Tapi dengan rajin ngaji Quran tu, dia tak padan. Dengan rajin dia ngaji Quran, tiba-tiba Fatihahnya Allah mana tak comel, walaupun di sepas-sepas sah sekalipun tak padang dengan berahi ngaji Quran. Gitu maksud dia. Mana Al-Quran yang pertama Fatihah. Sebut dah ngelepah kan, ngaji untuk usaha mana pun, hak mengaji tu walaupun tu dua orang sekalipun, sebelum baca Quran baca Fatihah dulu. Baca Fatihah dulu. Padahal benda dah Fatihah dia, nak pergi kat mana lagi? Tapi tak, baca Fatihah dulu juga. Itu hak wajibnya bawa pada semayang. Macam nak ceritanya, sebut tak pandai? Tak ada. Sebab apa? Ilmu mengenal Allah, ilmu yang pertama. Ada ni. Kalau berpegang di akidah, pisau memutuskan dengan sendiri-sendiri, tidak langsung berkait dengan kudrah dan iradah Allah, kafir ijma' ulama. Semayang tidak sah, puasa tidak sah, pergi Mekah pun tidak sah. Hak ni wajib diqadakkan kembali. Hak ni wajib diqadakkan kembali. Api menghanguskan secara sendiri-sendiri, dia panggil tabi'i, semula jadi, bahasa dia, peseng dia, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, kafir ijma' ulama. Ada ni. Pisau memutuskan dengan tajam yang Tuhan letak di pisau. Api menghanguskan dengan kepanasan yang Tuhan letak di api. Tapi yang memutuskan bukan Tuhan, bukan Allah yang memutuskan. Tajam yang memutuskan dengan sendiri. Kepanasan di api yang menghanguskan dengan sendiri, tapi tajam tu mari dari Tuhan bubuh situ. Panas tu mari dari Tuhan bubuh di api. Ini akidah yang khilaf ulama, kafir ataupun akidah yang fasik lagi mubtadi'. Fasik akidah yang dosa besar, mubtadi' akidah yang bid'ah. Dia gitu. Pegangan kita ahli sunnah, pisah Tuhan buat, tajam dipisah Tuhan buat, api Tuhan buat, panas di api Tuhan jadikan, Tuhan letak situ. Pisah makhluk, tajam dipisah makhluk, api makhluk, panas di api makhluk, makhluk tak bekas sama sekali. Itu pegangan kita. Lepas tu saat putus Allah yang buat, saat hangus Allah yang buat, menggerakkan pisah tu pun Allah juga, yang menyalakan api tu pun Allah juga. Segala-galanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah kita. Gitu je lah. Ini pegangan. Kita duk cakap pisah tajam, api kuat sekejap habis syuting rumah, tu cakap asbab. Tu cakap asbab tu. Cakap zuhir. Dan Quran pun sandar pada asbab. Wala ta'irin yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Tidak ada burung yang terbang ia dengan dua sayap. Burung terbang dengan dua sayap. Tak, bukan burung terbang dua sayap, Allah yang buat terbang. Sayap tak boleh bekas. Tapi Quran kata yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum tu. Tidak adalah burung yang terbang ia dengan dua sayap. Dua sayap kan zuhir kan, kalau sayap tu patah tak nak terbang, sayap molek boleh terbang. Adakah sayap bekas? Tak, Allah yang bekas. Tapi Allah kata burung terbang dengan sayap. Quran pun sandar kepada asbab. Mana kalau kita kata burung tu sayap dia sembuh dah, bolehlah terbang. Hari tu sayap dia patah, nak terbang mana? Sekarang ni sayap dia sembuh dah, boleh terbang. Tu cakap asbab. Pegangan kitanya
Burung makhluk, sayap makhluk, makhluk tak bekas sama sekali. Gitu je pegangan gitu. Payah apanya. Di hati kita dah ingat, tu orang awam, tak ada salah apa-apa pun. Ada ni. Itu berpegang secara tabi'i. Secara ilah pula, ni misal kita bergerak tangan, cincin pun bergerak juga. Cincin bergerak ni Allah yang menggerakkan atau tidak? Tidak. Semata-mata tumpang turuk tangan yang digerakkan oleh Allah. Jadi cincin bergerak ni tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Kafir ijma' ulama. Mana? Sebab apa? Semua yang berlaku Allah buat. Tak, cincin bergerak digerakkan oleh tangan yang Allah buat gerak. Hak tu akidah yang terpesong kafir ataupun dosa besar. Kita tak. Apa yang berlaku? Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada. Orang nak tanya dah tu. Simple je. Apa yang berlaku? Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang duduk tu, tak jatuh ke bumi tu buat apa? Kursi. Allah yang buat. Letak pula kitab atas meja tu. Kitab tak jatuh tu. Allah yang buat. Kita ni pula duduk diam, duduk diam, sumpah duduk diam, gelap duduk diam, cici duduk diam, cermin mata pun duduk diam. Nak bilang kau apa lagi? Semua hak berlaku tu, diam ke semua tu? Tuhan yang diamkan. Kita bangun bergerak, apa yang ada di kita bergerak sama, Tuhan yang gerakkan. Tak pegangan kita, semua Tuhan belaka. Tu pegang apa payahnya? Tak ada usul-usul pasal sana. Tak Tuhan belaka. Macam mana kita nak pegang yang bergerak di tubuh kita semasa kita bergerak Tuhan buat, kalau kita tak mengaji? Sebab zahirnya bila tubuh kita bergerak, apa yang di tubuh kita bergerak, itu zahir dia. Tak pernah berlaku tubuh bergerak, baju kain tinggal belakang. Tanya bulat jadinya. Tak pernah berlaku gitu. Bila tubuh kita bergerak, maka apa yang ada di kita pun bergerak. Siapa yang gerakkan? Allah. Kita duduk molek ni, tudung pun tak jatuh ke bawah, cermin mata pun tak jatuh ke bawah, baju pun tak jatuh ke bawah sebab lekat di bahu. Mana kalau kata kain pun tak jatuh ke bawah sebab ada dia punya getah dia, ada dia punya tali pinggang dia. Semua Tuhan buat, bukan makhluk yang buat. Tu je kita nak pegang ni. Tak cerita sesa ni. Kita pegang ke mana? Hak berlaku semua Tuhan buat. Tak, kat tu je. Kita pakai baju, terlindunglah aurah kita daripada pandangan orang. Terlindung aurah pandangan bukan baju yang buat, Allah yang buat. Ada ni. Bukan baju yang buat. Pakaian yang menutupi aurah dan kita pekoh, itu asbab. Air yang menghilangkan najis, itu asbab. Air menghilangkan itu asbab. Ada? Kali ada, kali tak ada. Itu semua asbab belaka tu. Air yang menyucikan najis, asbab. Istinja dengan benda kasar yang menghilangkan najis selepas kita qada hajat, itu asbab. Apa lagi kita asbab lagi? Banyak asbab dalam kitab-kitab fiqh. Tapi segala-galanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlindung aurah kita, Allah yang buat, bukan pakaian yang buat. Segala-gala tu je duduk di pegangan kita ni. Sebesar zarah pun tidak berlaku, malaikat Allah yang buat. Dah. Sebesar zarah pun tidak berlaku, sebesar kumang, sebesar atom, sebesar habuk pun tak berlaku. Gerak ke diam ke zarah tu, semuanya Allah yang buat. Itu je lah. Ayat apanya? Ini pegangan kita. Sudah. Kita cakap sebab hati kita lupa kepada perbuatan Allah. Itu hati orang awam. Tak sawak pening lah pulaknya, berjalan. Allah buat. Allah apa? Allah buat tudung berjalan, baju berjalan, kain berjalan, cermin mata berjalan, sobang, gelang berjalan belaka. Allah. Ni dia ngaji, misal kita cicing, berpegang cincin bergerak,
tumpang turut tangan yang bergerak yang tidak berkait dengan qudrah iradah Allah, kafir ijma' ulama. Oh, dia pun ingat Allah cicing Allah Allah. Hidup kena ke cicing dia. Gerak ni Allah, gerak ni Allah. Dah dia ngaji tu dia kata pegang kena ingat. Tak ingat tak pegang. Ni karut ajaran ni. Maka dia pakai cicing tu, mana kena ingat ni Allah 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 ni. Lepas tu cicing je. Cicing je hak bergerak ketika tangan kita bergerak. Tangan kita bergerak kalau ada jam bergerak, kalau ada lengan baju bergerak. Tak bergerak. Bukan cicing je. Turut belaka ni. Dia duduk renung ke cicing je. Kata buanglah cicing tu, pening kepala sangat. Dia ngaji macam tu. Dia ngaji macam tu kena ingat. Pegang. Dan ni sungguh ni. Duduk ngajar di teranung kita ni. Pegang kena ingat. Gerak cicing tu Allah 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 Allah. Lupa je kafir. Sebab apa tak pegang? Allah kata boleh hajar seumpama tu laku mula-mula ada di teranung kita ni. Berat orang teranung kita ni. Tak kerti sangat orang kali. Kata buang cicing tu. Lepas tu buang cicing. Okey lah. Dan sekarang ni kita naik pula. Tubuh bergerak. Hak dia tu betul gerak ke tak? Gerak juga. Baju bergerak, kain bergerak. Lepas tu Allah Allah Allah. Tak ingat. Buang habis lah. Naik bulat asnam. Dah pergi hospital lah gitu. Gila lah gitu. Dak sekarang ni dia duduk renung ke cicing. Cicing bergerak ni Allah 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 Allah. Cicing boleh kita buang. Sama juga bila bergerak tubuh kita, yang di tubuh kita bergerak ke tak? Bergerak siapa buat? Allah buat. Ingat ke tak? Tak, buang lah. Pegangan bukan ingat. Ada ni. Pegang di akidah kita. Ingat tak ingat langsung tu hati orang awam, tak ada salah pun. Hak tak ada pegangan, tak ada pegangan. Hak lajak pula pasang gitu. Bukan saudara bawa. Tak ada orang. Sebenarnya tak ada pasang tu. Ni orang mengajar yang tidak berguru. Dia bila berpegang, kejap dia akidah, dia pun hurah. Kalau betul pegang, mesti ingat. Tak ingat, tak pegang. Dia tak gitu. Pegang ni putus di hati kan. Kejap ni pegang kan. Mesti ingat. Tak ingat, tak pegang lah. Lepas tu suruh ingat. Tak, pegangan lain, ingatan lain. Tapi dia tak mengaji. Ada ni. Mana kalau berlaku secara tabi'i, secara ilah, tu kafir ijma' ulama'. Bukan kecil-kecil ni. Kemudian hak pegangan-pegangan, hak pasik mubtadi' tu kena jagalah tu pula. Minggu lepas cerita dah baik ikhtiar usaha apa semua minggu lepas. Cerita dah baik ikhtiar usaha, kena jaga molek. Kena letak molek kita ahli sunnah macam mana, Jabariyah macam mana, Qadariyah macam mana. Sekarang ni macam-macam. Hak terlajak jadi Qadariyah ada, yang tundun di Jabariyah pun ada. Hak ngaji baca kita hakikah tu. Tuhan belaka. Mana kalau selagi kita merasai kita ada amal, tak jadi lagi amal kitanya. Tak terima lagi. Kita kena hilang aku wa amal. Ni. Pada Aikin pun ada pasal ni. Kena hilang aku wa amal. Bukan aku buat. Semuanya la haula wala quwata illa billah. Selagi merasai aku wa amal, tak terima amal. Syirik lagi dia kata. Allah. Makna kalau kata tertinggal wa amal pun, terlupa tak sedar bangun tahajud pun, jangan duduk using-using sebab Tuhan buat belaka dah. Tak. Orang buat amal jaga-jaga hukum hakam ni, dia maknanya usinglah moga hak dia buat semua. Hak dia buat semua tu, kalau dia salah tinggal sunat qada tu ingat baik. Sunat qada hak buat semua tu lah. Kita tahajud tetap ada 2 rakaat ke sebelum masuk subuh. Sekali tu sedar-sedar subuh. Sunat qada kalau kita istiqamah, kalau kita buat samalah kita istiqamah. Pagi-pagi baca Quran semuka surat. Baca Quran semuka surat. Jadi pagi tu dak nak baca kerana ada masyarakat sangat ni. Dia kena qada balik semuka surat tu. Dak sunat qada balik. Hak kita istiqamah. Hak kita istiqamah kena jaga, jangan tinggal. Hak kita istiqamah tu jangan tinggal. Tinggal tu sunat qada. Dia gitu.
Sekarang ni kita lupa bangun tahajud. Apalah, tak ada benda Tuhan Melaka. Ni orang capur ni, capur dengan hakikat. Ni sekarang ni manusia luar biasa belaka sekarang ni. Tak payah ngaji agama, boleh cerita bab agama. Cerita pula dengan lembut, dengan halu, dengan gelak ketawa. Orang pun suka dengar orang. Lain ni cerita agama, gelak ketawa laki puang. DJ laki, tukar cakap puang, tukar cakap laki, DJ puang. Ha gitu lah. Baru happy. Jadi happy lah. Jadi campur aduk sekarang ni. Yang ada ni. Jadi luar biasa. Orang bukan bidang agama, cerita bab agama, jangan menghukum orang, jangan menghukum orang. Yang dia daripada awal sampai akhir dia hukum orang je tu. Tak ada hukum siapa pun. Kan ada menghukum lembu kambing. Menghukum orang belaka lah tu. Pandang Allah, tak ada aku. Siap. Ni salah jaga ni, tundur jadi Jabariyah, jangan main. Luar biasa lah, bukan bidang agama, dia cakap agama. Pergi pada bab pegangan pula, takut. Takdir Tuhan tidak boleh diubah. Tapi respon kita pada takdir Tuhan boleh ubah. Takdir campur respon, keluarlah nasib dia. Maka nasib seseorang tidak akan diubah, melainkan dia ubah sendiri. Ayat Quran pun tak nak baca. Ayat tu lah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tu. Atau ayat biasa gunanya, tidak mengubah nasib satu-satu kaum, melainkan kaum tu mengubah dia. Betul lah. Jadi sekarang ni takdir Tuhan kita tak boleh nak ubah. Respon kita kepada takdir boleh diubah. Dan respon tu takdir ke tak? Mana ni? Takdir Tuhan, kita kena musibah. Respon kitanya sama ada reda ataupun tidak. Sama ada sabar ataupun tidak. Reda ataupun tidak, sabar ataupun tidak, takdir ke tak? Takdir tak? Takdir. Tiba-tiba respon boleh diubah, takdir tak boleh ubah. Respon tu takdir juga. Tidak mengubah nasib kita, melainkan kita mengubah sendiri. Tengok kok mana? Ikhtiar usaha yang kita ahli sunnah berpegang. Tapi musibah tu takdir Tuhan. Kita reda ataupun tidak, takdir Tuhan. Tersabar ataupun tidak, takdir Tuhan. Nasib kita berubah tidak kemudian, takdir Tuhan. Itu pegangan kitanya. Tidak akan boleh ubah takdir Tuhan. Tetapi bila Tuhan sandar kita, kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan takdir Tuhan juga. Ini kalau tak ada pengajian agama, kadang-kadang orang yang sama nak terundur jadi Jabariyah, di masa sama nak terlajak jadi Qadariyah. Luar biasa manusia sekarang tak payah belajar agama. Dengan bacanya, adalah guru-guru dianya. Guru tu macam-macam lah pulanya. Ngaji kitab-kitab hakikah dan guru yang tidak mursyid, habis cerita kan. Tak pelik tu. Takdir tak boleh diubah. Respon kita boleh ubah. Dah, mana takdirnya? Sakit. Tu takdir. Apa? Dari segi zahir, sakit pun kita boleh ubah. Dari segi zahir. Kita jaga kesihatan. Tak kenalah sakit. Boleh dah boleh ubah? Boleh ubah. Tapi ubah hak mana tu? Hak catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Tapi kalau Tuhan tetap dah, tidak ada takdir yang boleh diubah. Hak azali. Kalau takdir Tuhan kita boleh ubah. Power kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala-nya. Allah takdir, Allah letak. Tu Allah letak. Saya boleh buat sedia saya. Tuhan lah jawapan dia. Takdir tidak boleh diubah. Tapi apa yang berlaku perubahan, itulah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada ni. Lepas tu kita tak buat gapa-gapa sebab takdir tidak boleh diubah. Kenapa tak sebab gapa-gapa? Apa yang kita buat itu takdir Tuhan. Dah tidak akan berubah. Takdir Tuhan untuk kita tahu ke? Tak tahu betul? Tuan takdir saya susah dah, pakai bila-bila, kerja lebih-lebih pun tak ada senang. Oh, power mu tahu takdir Tuhan susah pakai bila-bila. Mana kita tahu?
Mana kita tahu? Kan? Kita kata Tuhan takdir dah, kita susah sama-sama. Tahu mana Tuhan takdir kita susah sama-sama? Itu benda gaib. Kalau kata sekarang ni susah takdir Tuhan, betul lah. Akan datang kita tak tahu takdir Tuhan kita macam mana. Mana ni? Dalam nak kerana takdir Tuhan dah ahli neraka. Tahu mak adik takdir Tuhan ahli neraka. Dah sekarang ni tak semayang, tak puasa. Tuhan takdir dah ahli neraka sampai ke mati dah. Mu tahu ke sampai ke mati mu tak semayang, tak puasa? Mana ke tahu? Kita tahu dah takdir dah neraka. Mana ke tahu? Tapi tak semayang, tak puasa tu, kalau mati saat tu neraka, kalau Tuhan tidak ampun. Pegangan memang gitu. Tapi nak sandar ke Tuhan cakapan tak boleh, haram dosa besar pula. Sebab apa mu tak semayang? Takdir Tuhan, haram dosa besar situ cakap gitu. Tapi pegangan kita segala-galanya hak Tuhan belaka, termasuk tak semayang pun. Baik jahat hak Tuhan belaka, pegangan. Percakapan hak jahat yang bubuh Tuhan. Haram kita sandar ke Tuhan. Tapi hak pegangan kita tetap dah. Hak dia belaka baik jahat, gitu je lah. Ada ni. Dia bukan hak jahat jangan sandar ke Tuhan. Hak huduh pun jangan sandar ke Tuhan. Hak huduh pun jangan sandar ke Tuhan. Babi siapa buat? Apa siapa buat babi? Allah buat. Haram jawab gitu. Itu benda buruk. Nak jawab mana? Semua binatang yang ada Tuhan buat belaka. Jawab cara umum. Ada ni. Jawab cara umum. Ada kita kabur tahik tu siapa buat? Kabur tidak main tahik je. Pak lain tak main. Jadi kabur tahik tu siapa buat? Semua binatang yang ada Allah yang buat. Tadi jumpa tahik stokor tepi jalan. Tahik tu siapa buat? Yelah Tuhan yang buat, tapi orang yang berok. Zahirnya orang berok lah, tapi Tuhan, segala-gala Tuhan buat. Tapi siapa buat tahik berjalan, hak ada atas dunia Tuhan buat belaka. Maka jawab secara umum, jangan jawab secara tuju kepada benda yang huduh, benda yang keji. Itu beradab. Beradab. Benda huduh jangan tuju ke Tuhan. Hak jahat pula sama itulah, jangan kita sandar ke Tuhan. Ni sebuah percakapan lah. Ni sebuah pegangan, tetap dah segala-gala. Musibah yang berlaku tu takdir Tuhan. Respon kita pada musibah takdir Tuhan. Berubah nasib kita kemudian takdir Tuhan. Kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi bab syarat sah Islam tu kena jaga molek. Nak pastikan itu ni akidah yang sebenar, bukan akidah yang kufur. Selesai 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Faslun, bermula sembahyang fardu itu 5 waktu, iaitu zuhur dan asar dan maghrib dan isyak dan subuh. Apa subuh akhir sekali? Kita isyak lah akhir sekali. Isyak akhir sekali. Tiba-tiba subuh akhir sekali. Zuhur yang pertama. Sebab apa? Sebab zuhur lah sembahyang pertama hak Nabi semayang selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Subuh sembahyang terakhir. Sebab tu doa kunut di duduk rakaat kedua subuh. Rakaat kedua subuh tu rakaat yang ke-17. Pun baca doa kunut. Kalau isyak sembahyang terakhir, subuh sembahyang pertama, kita baca kunut iktidal rakaat keempat isyak. Ada? Rakaat keempat isyak baca kunut. Tak. Sebab apa baca kunut rakaat kedua subuh? Itu rakaat yang terakhir. Subuh sembahyang yang terakhir. Disusun dia. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. 5 waktu. Waktu dia pula bermula waktu zuhur. Dia cik zuhur dulu. Zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak, last sekali waktu subuh. Subuh sembahyang yang terakhir. Dia pergi pula kepada waktu sembahyang. Wallahu a'lam.
Kitab 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji, muka surat 16. Muka surat 16. Firman Allah Ta'ala. Mana? Tidak, muka surat 16. Cintakan dunia. Bukan. Cintakan dunia. Cinta kemegahan sesada. Ya, cintakan dunia di firman Allah Ta'ala tau. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Firman Allah Ta'ala, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Artinya, adapun orang-orang yang melanggar batas-batas hukum dan mengutamakan kepentingan hidup dunia, wa atharal hayatad dunya, dan mengutamakan kepentingan hidup dunia dengan mengikut keinginan yang diharamkan, maka neraka jahimlah tempat kediamannya. Adapun orang yang takut kebesaran Tuhannya. Jadi ayat setakat tu je ayat tu. Ada lagi? Orang Jawi tak ada dah ni. Orang Rumi ada? Tu terjemah ada ni. Orang Jawi tak ada. Orang Jawi setakat ke? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Itu je. Dan memang tak ada. Semua pakai Rumi belaka? Ada tak pakai Jawi? Pakai Jawi? Sampai setakat ayat tau. Fa innal jahima hiyal ma'wa tau. Itu je tau. Setakat tu je lah tau. Dua baris je. Sebaris je. Sebaris je. Tu kata lepas tu baca saning dia, ada pun orang yang takutkan kebesaran Tuhannya. Tak apa-apa. Ada lagi ni. Walah ayatnya setakat fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat kediamannya. Sudahlah. Tiba-tiba ada pun. Tu dia tanya, apa je pula ada pun pula sini ni. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tapi dalam hak Jawi ni pun surah Nazi'at 37 hingga 40. 40 hak Rumi kata 41. Hingga 41 lah. Fa innal jannata hiyal ma'wa tu 41. Tapi dalam hak Jawi ni dia tulis 40 hingga 37. 37 hingga 40. Naknya 37 hingga 41 hak macam dalam hak ni hak Rumi. Macam dalam hak Rumi ni. Kita fahamlah. Berlaku kekurangan adalah cetakan. Faham gitu. Ni kita Jawi Rumi ni cetakan yang sama. Kalau kira-kira muka surat yang sama. Yang surat 16 belaka kan? Sama je muka surat. Rumi 14. Dah sama ni saya royak semua tu. Dah sama muka surat. Cari diri berapa dah royak. Allah lah. Saya ingat ke sama je muka surat. Saya ingat ke sama. Ambil tajuk je.
Dan saya pernah mengajar kitab Faridatul Faraid. Jawi. Tapi saya pakai jawi cetakan lama. Orang duk ngaji tu pakai jawi hok cetakan baru. Muka surat tak sama. Saya mengajar tu berhari setahun berkali duk cerita muka surat lepas tu baris. Muka surat lepas tu baris. Lama baru tahu. Muka surat tak sama, baris tak sama. Yang hok duk dengar tu berkali dah tahu lah dia cari sendiri ke, dia buka saja kitab Faridah tak gerti nak baca jawi ke, takut cari diri. Dah sepatutnya tanya berapa ustaz tak salah tepat tu cerita. Sebab sekarang ni tu sama-sama jawi. Ni jawi dengan Rumi, tak pelik kalau lain. Tu sama-sama jawi. Jadi Musab 14 baru. Dia kalau tengok sini terjemahan ada, tapi ayatnya tak ada. Itu cetakan belaka. Ada baiki, semua baiki cetakan. Bukan tuan punya kitab salah, bukan. Sebab pengarang tuan punya kitab tidak ada kilang cetakan sendiri, tidak ada. Pencetak ni betul kata baca terjemahan barulah main mikir dah warna pula ayat sekerat. Tapi terjemahan ada pun di molek ni ada dang lah. Wa amma man khafa maqama rabbih, wa tu kan ada kan. Dan ada pun orang-orang yang takutkan kebesaran Tuhannya, lalu menahan diri daripada mengikut kehendak hawa nafsu, dengan selalu berada dalam batas-batas ketaatan berhukum Allah dan Rasulnya, maka syurgalah tempat menetapnya. Hak nak sininya wa atharal hayatad dunya, dan mengutamakan kepentingan hidup dunia. Sebab apa? Sebab kasih akan dunia. Tu. Orang yang melanggar batas hukum hakam agama dan memilih kehidupan di dunia. Sebab apa? Sebab hati cinta kepada dunia. Hati cinta kepada dunia. Sebab itulah wa asarul hayatad dunia, mana memilih ia akan kehidupan dunia. Memilih akan kehidupan dunia. Sebab tu dalam kitab Penuh Hati dia mari setakat fa innal jahima hiyal maut, kat tu je. Wa amma man khafa maqama rabbih, tak mari sebab dia nak cerita sini hak orang yang kasih akan dunia. Cerita tu je. Di sini ayat ni agak panjang sikit dia mari. Mana orang yang mengutamakan kehidupan dunia, kenapa? Kerana kasih akan dunia. Orang-orang yang langgar batasan hukum kerana dunia lah. Kalaulah tidak kasih akan dunia, kasih akhirah, pastilah dia akan mengikut batas-batas hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang ke dunia semata-mata, hukum belakang kira. Main bak hukum hakam ni kok payah kita nak hidup sekarang ni. Main nak ikut betul benar gitu. Bila kita nak senang, bila macam-macam dah hukum hakam kan. Jangan buat gini. Kalau dah buat gini dak nak untung banyak ni. Jangan terbabit dengan rasuah. Kalau tak rasuah, kita tak boleh nak cari hak besar-besar. Nak dapat besar-besar kena rasuah baru dapat. Kalau kita ikut kepada dapat pun dapat lah, tak dapat pun tak dapat lah, bila nak maju. Kehidupan sekarang kan tolong menolong. Tak tolong menolong. Kita tolong menolong memang syarat sungguh-sungguh. Ni tolong menolong atas perkara maksiat. Hak tolong menolongnya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tuhan tolong menolongnya atas kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dosa jangan duk tolong menolong. Kena tolong menolong. Diwi projek kita wilah imbuhan ke dia. Tolong menolong. Tu tolong atas dosa. Tolong atas dosa. Al-ghashi wal muqtasi finnar. Hak beri rasuah, hak timur rasuah sama-sama neraka je jikalau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Ada.
Tapi kenapa orang terbabit dengan seumpama ni? Kerana mengutamakan kehidupan atas dunia. Hukum ni tepi. Tapi kalau cintakan akhirah, dia akan jaga hukum hakam. Sebab itulah dia cintakan dunia, kasih ke dunia ni, hubud dunia dia panggil. Kita kena huram molek. Sebab ini sifat kecelaan, sifat dia keji pada syarak. Kalau tanya balik kita, kalau tanya carekah, kasih tak ke dunia? Kasih dok ke harta? Kasih. Hai, kasih lah. Ke mana? Tak kasih apanya. Ke rumah tangga pun kasih, ke tanah air pun kasih, anak cucu pun kasih. Tak kasih apanya. Ada kereta, ada motor, kasih. Kalau hak baru-baru tu lah, hak lama tak apa. Hak baru-barunya, hak tak bawa keluar dah ketah. Dia dipanggil keluar dah ketah. Bila kereta dah ketah? Kereta dah ketah. Dah kalau dulu kan, beli kereta hak second ke hak dah ketah, hak dah ketah. Jadi kereta ni macam barang tu beli kan dah ketah tu kan. Apa dak kata kereta dalam kotak? Sabar sikit kotak dah ketah dah sabar. Kasih ke dok? Kasih lah. Cuba kalau gesek sikit. Gimana? Keluar daripada tempat beli pun tengok-tengok, calor dah ni, pintu dia dah ni, pintu orang sebelah dah ni. Dia selalu buka kuat, calor dah. Gimana? Memang kasih. Tapi kasih setakat mana yang dicela pada syarak, kena ngaji pula situ. Kemudian apa di dunia? Dunia ni lah kita ni kata sesuatu yang tidak bermanfaat selepas dia mati. Tu dunia. Kalau kita ada kenderaan nak memudahkan kita pergi belajar, nak memudahkan kita pergi masjid, nak memudahkan urusan kehidupan kita, itu takkan jadi dunia. Ada ni? Kalau tak ada kenderaan, nak pergi ngaji pun payah. Takkan nak nupang orang semua. Nupang orang semua. Kita nupang tu, driver tu pula ada masa tak boleh mari. Kita tak lagi ngaji. Ni kena sungguh ni orang kita ni. Ada kena orang kita ni. Ada mokcik seorang tu, dia baru nak ambil lesen. Kereta. Orang tu ambil lesen kereta. Kali 560 dah orang kali. Tapi mokcik tu sebenarnya ada lesen kereta dah zaman muda. Tapi lepas menikah tu, tadi hari tu lelaki tak boleh bawa langsung kali korang ni tak tahulah. Mana lesen masa muda tu ada, kena ambil lesen baru. Tak ada. Sebab dah dia nak pergi belajar. Suami dia suruh belajar. Dia pergi belajar dengan suami dia, tapi suami dia ni kadang-kadang sihat, kadang-kadang tak sihat. Jadi suami dia suruh dia belajar. Makna ke mana pun dia boleh pergi belajar. Sama ada suami dia boleh pergi, tak boleh pergi, dia tetap boleh pergi. Ni orang cerita nak belajar. Tu jadi dunia tu. Dah. Kita bukan ada kereta, ada lesen, kita nak joli. Kita nak tu orang panggil dunia tak ada manfaat akhirat. Ada ni. Orang nak belajar pagi gitu no. Orang tak mau belajar, bawa kereta seru serang apa panggil? Mari jom kan? Seru serang. Seru serang gitu rasa. Ni kereta ni seru serang ni nah. Pak orang ngaji tak duli. Kalau tak ambuh. Seru serang nah, pergi mari. Seru serang bawa kereta. Tapi masjid kenal ke tak? Tak apa masjid. Tempat mengajar? Tak apa. Kalau tempat lain, dulu dah berapa orang lagi. Ada mai yang apa-apa, orang tak apa dia apa dah. Ni. Kalau orang tak ambuh. Bukan seru ni, seru serah ni pergi mari ni. Pergi mari. Dah orang Terengganu belaka ni kan? Boleh? Siu-si lebih kurang lah tu. Orang datang seru sekarang.
Seru serang orang Kelantan. Seru serang datang kata benda. Siu-siu Allah nulak tu. Gi mari lah tu. Seru serang ni ada juga. Seru serang tu gi mari lah juga. Tapi tak nitah pak orang ngajar, hak ni dok nak belajar. Maknanya tu dia belajar dengan suami dia. Bukan tupang orang lain, tapi suami ni kadang-kadang tak berapa sihat. Jadi nak suruh belajar, biarlah suami tak boleh pergi pun isteri dia boleh pergi. Sebab kadang-kadang tengok pergi tempat belajar tu orang puang ni, nampak kekok-kekok bawa kereta bukan mahir sangat nampak. Nampak kekok je nampak. Parking tak anda nampak. Sungguh. Maknanya kalau kita katalah kalau dok butut lagi ngaji, dok gi. Mana dok? Mana kalau dok butut lagi ngaji, dengan bawa kereta gitu dok gi. Tapi maknanya berani tak berani pun kerana nak belajar. Dok, jangan saja dok. Dah kalau gitu dunia apa panggil? Dah, tanggih dunia tu. Tu akhirah. Dunia perkara yang tidak ada manfaat selepas daripada mati, itu dunia. Benda rupa akhirat tapi tak ada manfaat lepas dia mati, tak panggil akhirat juga. Pergi masjid semayang tak tinggal, tapi akidah tak peduli. Semayang bang tak belajar, tak terima ke tak panggil akhirat, panggil dunia. Apa dunianya? Orang puji dia, orang baik. Itu je lah. Ada ni. Sebab itulah kita, benda rupa dunia, kalau kita pandai letak, dia akan jadi akhirat belaka. Jadi akhirat belaka. Ada ni. Jadi akhirat belaka. Takkan jadi dunia. Wa imma duit, wa imma harta benda, semua akan jadi akhirat. Kalau kita kata kita ada simpanan duit, maknanya kalau kita mati, anak-anak kita boleh mempusakai harta benda kita, anak kita mudah buat ibadat pula. Akhirat lah tu. Dia bukan hanya akhirat ni hak kita sedekah jariah saja, bukan. Hak kita tinggal dipusakai oleh anak-anak pun akan jadi akhirat. Sebab niat kitanya, harta kita, anak-anak kita boleh kepada anak-anak kita dia buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Cuma yang kitanya, kita didik dia kepada ibadat, kepada akhirat. Kita bawa anak kita pada akhirah. Jadi anak kita ni berjalan atas jalan akhirah. Mana harta yang kita tinggal ni untuk memudahkan anak kita buat ibadat bekal akhirah. Harta yang kita tinggal tak akan jadi dunia, jadi akhirah. Yang mana kadang-kadang kan kita hanya menyebut, orang ceramah sebut harta milik kita sungguh hanya kita sedekah. Ya, hanya kita sedekah. Tapi jangan lupa hak kita tinggal pada anak-anak kita pun milik kita juga. Milik kita. Tapi kena letak molek lah. Kita anak tu kena didik agama. Anak kena didik agama, biar dia belajar agama. Dia akidah dia comel, mayabang dia jaga, mayabang pula dengan ilmu. Hukum hakam hubungan manusia dia jaga. Tu akhirat lah tu. Ada ni. Jadi kita tinggal harta pada anak seumpama tu, jadi akhirat lah. Ada ni. Kena letak, semuanya akan jadi akhirat. Makan minum kita akhirat. Tidur kita akhirat. Makan minum sebab nak jaga kesihatan, bila tubuh sihat, mudah belajar, mudah beramal. Tidur biar cukup, biar sihat, nak belajar, nak beramal, semua tu jadi akhirat belaka, takkan jadi dunia. Kalau kita kena letak, kita cakap dengan orang walaupun apa cakap berbentuk dunia. Kita jumpa dengan orang hak minat apa-apa, kita cakap dia minat dulu. Nampak macam cakap dunia je, tak kita nak ambil hati dia. Pada ni. Lepas tu kalau kita ada peluang, kita nak dakwah daripada agama, kita belajar ke, kita apa ke. Tapi mula-mula tercakap macam dia minat tu lah. Nampak macam ahli dunia juga dia ni. Jumpa ahli dunia cakap benda dunia, kita cakap benda dunia. Biar dia macam sera dah dengan kita, kita pun selik lah. Faham tak ni? Tapi kalau kita cakap dengan dia tu, itu akhirah. Walaupun putih tercakap benda dunia sekalipun. Walaupun putih tercakap tu benda dunia sekalipun. Ada manfaat dah mati, akhirah.
tiada manfaat lepas mati, dia panggil dunia. Sebab orang yang mati, dia tinggal harta benda di rumah dia contohnya, tak anak cucu buat ibadat atas rumah tu, dia boleh pahala atas nama anak cucu, dia boleh pahala atas nama rumah dia tu. Memanglah rumah dia asalnya, tapi dia pahala mati dia di rumah anak dia, tapi tetap pahala dia dapat atas nama rumah. Kalau orang lain pula duduk rumah tu bukan anak dia, dia tetap boleh pahala. Ada ni. Dia berkebun. Orang ambil buah kebun dia tu, dia boleh pahala. Bukan orang ambil makan buah tu. Burung hingga atas pokok dia tu pun dia boleh pahala. Orang lalu berteduh bawah pokok dia pun boleh pahala. Orang lalu berteduh bawah pokok dia boleh pahala. Burung hingga atas pokok dia boleh pahala. Orang makan buah lagilah dia boleh pahala. Ada ni. Bukan makna kata dah orang tua kebun buat apa lagi, nak mati esok sekarang. Tak, kita tanam pokok, kita mati pun orang boleh ambil hasil pokok kita boleh pahala. Ada ni. Mana dia kena letak tu. Sebab tu nak jadi akhirah kena ngaji agama. Benda rupa dunia pun akan jadi akhirah, tapi kita tak belajar ilmu agama, rupa akhirah pun tak akan jadi akhirah, jadi dunia semata-mata. Jadi hak dunia ni hak kata cinta tu, hak dicela pada syarak. Cinta mana pula ni? Cinta yang membelakangkan hukum. Kita sayang kepada harta benda kita, wang ringgit kita sayang, tapi zakat kita tetap bayar. Ada ni. Kita sayang kepada keluarga kita, anak cucu kita sayang, tapi jangan buat benda Tuhan larang. Buat benda Tuhan larang, tak ada lah. Hak sayang, kasih pada dunia, kepada anak cucu yang dicela pada syarak ni, nak buat guana. Dia nak gitu, dah comel ke dak pun nak buat guana. Orang muda learning. Dah mak kenal ke dak bahasa itu. Kita dak kenal, tapi nak guana. Hak tu je anak kita ni. Pada ni. Ni bahawa cinta yang dicela pada syarak. Cinta pada dunia sehingga membelakangkan hukum. Cinta, kasih, tapi jangan langgar hukum. Langgar hukum tak ada giang tu. Tak ada waktunya. Bab hukum tak boleh nak kosek. Tapi kalau cinta dunia sungguh tadilah, tak kira dah. Halal, haram, belakang kira. Yang pentingnya dapat semata-mata. Itulah cinta dunia yang dicela pada syarak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, artinya kasihkan dunia itu kepala segala kejahatan. Kepala ni orang apa? Punca segala kejahatan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.